Misteri kehilangan MH370 sebenarnya sudah dijawab seminggu selepas kehilangan. Hai guys, selamat kembali ke Kopi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini kita akan melihat sebuah misteri yang dianggap bukan sahaja terbesar di dalam Malaysia, tetapi misteri terbesar di dalam sejarah penerbangan dunia. Misteri apa? Misteri kehilangan MH370. Sejak kehilangan MH370 ni, banyak yang buat teori dan spekulasi kononnya menjelaskan kes kehilangan ini. Daripada teori, kononnya kapal tersebut di-hijack sehinggalah kapal tersebut terbakar. Sehinggalah teori konspirasi yang pelik kononnya MH370 diculik oleh makhluk asing ataupun termasuk ke dimensi lain. Di video hari ini saya akan cuba untuk menjelaskan misteri MH370 dengan melihat data dan statistik daripada pakar dan juga laporan-laporan rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia sendiri. Begitu juga dengan kenyataan orang-orang yang kredibel ataupun orang-orang yang boleh dipercayai. Saya akan jelaskan satu persatu apa yang terjadi dari masa MH370 berlepas sehinggalah ia terhempas. Tapi sebelum tu, kita pergi ke tahun 2014 dulu. MH370 adalah sebuah kapal jenis Boeing 777. Ia hilang pada 8 Mac 2014. Pada masa tu, MH370 dijadualkan untuk berlepas dari Kuala Lumpur International Airport pada pukul 12.30 pagi dan akan tiba di Beijing pada pukul 6.30 pagi. Namun begitu, beberapa minit selepas ia berlepas, MH370 terputus hubungan dengan menara kawalan. Ia hilang bersama 239 penumpang termasuklah anak kapal dan misteri tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga hari ini. Selepas kehilangan MH370, 3 negara telah menjalankan misi pencarian besar-besaran dan pencarian ini memakan kos sebanyak 160 juta US dollar. Namun begitu, MH370 masih lagi tidak dapat ditemui sehinggalah pada tahun 2018 pencarian diberhentikan. Walaupun pencarian diberhentikan secara rasmi, tetapi masih ramai lagi yang cuba untuk merungkai misteri ataupun untuk mengenal pasti lokasi MH370 ini. Kembali kepada tahun 2020, ada satu laporan yang menarik perhatian saya. Laporan daripada beberapa orang penyiasat persendirian. Mereka menulis laporan diorang di laman website yang kemudian dilaporkan semula oleh media antarabangsa dan juga media kita sendiri. Laporan ini ditulis oleh beberapa penyiasat persendirian, Bobby Ulich, Richard Godfrey, Victor Lanello dan juga Andrew Banks. Mereka membuat kesimpulan yang MH370 terhempas di sekitar lautan Hindi di koordinat selatan 34.2342 dan juga timur 93.7875. Dan tujuan laporan ini dikeluarkan adalah untuk memberikan pihak berkuasa kawasan yang khusus untuk mencari rangka MH370 yang dipercayai ada di dasar lautan Hindi. Mari kita tengok dengan lebih dalam lagi laporan daripada para pakar ini. Menurut laporan ni, MH370 terputus hubungan dengan menara kawalan selepas menghampiri sempadan penerbangan antarabangsa di antara Malaysia dan juga Vietnam. 370 sebenarnya berpatah balik ke Malaysia. Berpatah balik ke mana? Bukan untuk balik ke KLIA, tapi kedudukan MH370 dikesan oleh radar lapangan terbang Kota Baru. Apa yang pelik? Bila MH370 dikesan melintasi ruangan udara Kota Baru, menurut laporan daripada penyiasat persendirian ni, kapal tersebut memecut dengan sangat-sangat laju. Ia hampir mencecah kelajuan maksima kapal Boeing iaitu 1,700.276 km sejam. Bukan itu sahaja, apa yang lagi pelik, mereka mendapati yang MH370 terbang dengan lebih tinggi dengan altitude 40,000 dari paras lautan, di mana altitude yang biasa adalah dalam lingkungan 30 ke 35,000 dari paras lautan. Seperti MH370 cuba untuk lari ataupun cuba untuk mengelak daripada dijejaki.
Di Kota Baru International Airport, MH370 terus meluncur ke arah Pulau Pinang, lebih tepat lagi di selatan Pulau Pinang. Di sini radar tentera di Butterworth telah mengesan MH370 di atas perairan udara Pulau Pinang. Kapal tersebut kemudian membuat lencongan dan menghala ke arah Pulau Perak dan terus meluncur ke Selat Melaka. Okey, sebelum tu kita fact check atau kita semak fakta. Adakah betul data yang dilaporkan dengan laporan rasmi yang pernah dilaporkan oleh kerajaan? Pertama sekali kita semak, adakah MH370 ni balik ke Malaysia selepas terputus hubungan? Mengikut laporan rasmi, ini memang betul terjadi. Pernah dilaporkan sendiri oleh media di Malaysia yang MH370 berpatah balik ke Malaysia. Dan kita tengok lagi, betulkah ia melintasi Selat Melaka? Dan sekali lagi, ini adalah sahih. Pernah juga dilaporkan oleh kerajaan Malaysia sendiri, diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada waktu itu, Datuk Seri Najib Razak. Jadi kita sambung balik perjalanan MH370. Selepas ia meluncur ke Selat Melaka, menurut data ni, ia meluncur berdekatan dengan kawasan Sumatera. Sekali lagi, pelik bila MH370 pada masa ni cuba untuk terbang dengan altitude yang rendah, lebih rendah daripada kapal yang biasa. MH370 pada waktu itu juga cuba untuk mengelak daripada mengikut ataupun bertembung dengan laluan kapal yang lain. Mungkin juga ini untuk mengelakkan daripada dikesan oleh radar. Selepas ia meluncur dan hampir tiba di sempadan Malaysia-India, ia kemudian terus membuat lencongan menghala ke kutub. Tapi malang bagi mereka, MH370 bukan sahaja tidak pernah mendarat di kutub, tetapi laluan tersebut diambil bukan untuk mendarat. Macam yang saya cakap tadi, laporan ini menyimpulkan yang MH370 terhempas di sekitar Lautan Hindi. And regret that I must inform you that according to this new data, Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Untuk mengukuhkan MH370 menghala ke kutub, mereka mengambil kira keterangan daripada saksi. Ya, ada saksi yang melihat MH370 menghala ke arah selatan menuju ke kutub. Untuk mengukuhkan laporan ini, untuk memberikan justifikasi, mereka mengambil kira seorang saksi yang melihat MH370 meluncur ke selatan. Saksi tersebut dikenali sebagai Katie. Katie ni adalah pelayar. Dia dan suaminya berlayar di sekitar kawasan Lautan Hindi pada malam MH370 meluncur terus ke arah selatan. Menurut Katie, dia menceritakan terlihat sebuah objek besar yang menghala ke arah selatan ketika dia dan suaminya berada di tengah-tengah lautan di atas kapal layar mereka. Bukan itu sahaja, apa yang pelik, dia juga melihat kapal tersebut marak berwarna oranye. Di dalam kokpit pula ada lampu yang dilihat menandakan ada orang di dalam kokpit. Menjadi lebih pelik lagi bila dia melihat di bahagian ekor kapal ada asap hitam, seperti bahagian ekor tu terbakar. Tapi tiada pengesahan daripada Katie mengatakan itu adalah MH370. Tidak sehingga dia melihat gambar Boeing 777, barulah dia yakin yang apa yang dia lihat tu adalah Boeing jenis 777. Tapi tidak berhenti di situ. Menurut Katie, malam tu kapal terbang Boeing jenis 777 bukanlah satu-satunya kapal terbang yang dia nampak. Dia ada melihat dua lagi jenis kapal terbang, tetapi bukan menghala ke arah selatan, tetapi yang meluncur ke arah barat daya. Tiada data yang melibatkan dua kapal ni dengan MH370, tapi masih lagi satu penampakan yang misteri. Dan dua buah kapal ni dia saksikan beberapa minit selepas MH370 melintasi mereka menuju ke arah selatan. Dan kenyataan saksi ini yang mengukuhkan lagi data yang dilaporkan oleh penyiasat persendirian. Ini semua ada diceritakan di dalam blog peribadi dia di socicelerus.wordpress.com. Dan sekarang, masa yang anda semua tunggu-tunggu. Mungkin ini adalah jawapan untuk misteri kehilangan MH370 yang bermain di minda anda semua. Ini saya rujuk dari kenyataan Martin Dolan dan juga Tony Abbott. Martin Dolan ni adalah ketua misi mencari MH370 dulu, dan Tony Abbott ni adalah Presiden Australia, di mana pada tahun 2014 dia adalah Presiden Australia pada masa tu.
Jadi kedua-dua orang ni memang sangat-sangat kredibel dan boleh dipercayai, bukannya datang dari ahli konspirasi teori yang lain yang buat teori sembarangan je. Menurut mereka, sebenarnya kehilangan MH370 telah pun dijawab seminggu selepas pesawat tersebut hilang, dan jawapannya ada dengan kerajaan kita. Tapi maklumat tersebut tidak pernah dilaporkan secara rasmi. MH370 disyaki, sekali lagi saya ulang, disyaki oleh mereka adalah akibat pembunuhan beramai-ramai oleh salah seorang di dalam kapal tersebut. Orang penting yang mengemudikan kapal. Saya tidak sebut nama, tapi anda boleh buat penyelidikan anda sendiri. Dia dengan sengaja menjunamkan kapal dan membunuh semua penumpang termasuklah anak kapal. My understanding, my very clear understanding from the very top levels of the Malaysian government is that from very, very early on here, they thought it was murder-suicide by the pilot. Dia ada cakap yang dia diberitahu oleh sumber-sumber yang tertentu. It was understood at the highest levels that this was almost certainly murder-suicide by the pilot, mass murder-suicide by the pilot. Apa yang menakutkan, 6 hari sebelum MH370 hilang, ditemui di rumah orang ni adalah simulasi perjalanan kapal yang sama dengan perjalanan kapal MH370. Seakan-akan perjalanan ni telah pun dirancang dan latihan telah pun dilakukan. Apa yang saya sampaikan ini semua ada di internet dan sumber-sumber yang saya rujuk ini datang daripada sumber-sumber yang kredibel, ada yang sahih dilaporkan oleh kerajaan, dan semoga video ini dapat membuka minda anda semua. Sehingga hari ini banyak maklumat-maklumat yang wujud untuk menjelaskan MH370 ini. Terpulang dengan kita untuk mencari dan menganalisis data dan juga laporan rasmi itu. Saya tidak cakap maklumat yang saya sampaikan ni 100% betul. Saya tidak cakap maklumat ni 100% salah. Macam yang saya selalu ingatkan, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Rangka maklumat sudah saya kasih, jadi anda boleh search sendiri. Semoga video hari ini bermanfaat untuk semua. Sekali lagi saya tergerak hati untuk buat pasal video ni sebab maklumat-maklumat baru yang ada tentang kes MH370. Saya suka buat video yang macam ni, video-video di mana kita akan merungkai misteri-misteri berdasarkan fakta yang ada. Jadi kalau anda ada lagi topik-topik macam ni yang anda mahu saya rungkaikan, bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya akan buat research pasal benda ni. Ini yang saya buat research pasal kes ni. Apa-apa pun itu sahaja daripada saya, dan akan lebih banyak lagi episod menarik ni buat naik pada setiap hari. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya ingin membuka ruangan perbincangan di komen di bawah. Apa pendapat anda tentang MH370 dan maklumat-maklumat baru yang ada ni? Dan mungkin kalau ada maklumat yang saya terlepas, bolehlah kongsikan di ruangan komen di bawah juga. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Go, menarik setiap hari.